penghapusan. Ya, beruas. Terima kasih Dato' Seri Timbalan Dipertua. Sebelum saya membangkitkan penjelasan yang hendak saya dapat daripada Menteri Dalam Negeri, saya ingin merekodkan tadi semua pun saya buat satu penjelasan fakta, tapi secara peribadi saya ingin rekod mengatakan Menteri Dalam Negeri kita ini memang seorang yang prihatin dan serta menolong. Saya memang menghargailah Menteri yang sedemikian. Sungguh pun saya berharap kementerian sistem dia dapat diperbaiki. Dan saya nak dapat penjelasan ialah tadi Menteri Dalam Negeri mengatakan kita jangan membela mereka yang merupakan pengedar dadah. Ingin saya nak buat penjelasan ataupun memberi penjelasan ialah bahawa apabila seseorang peguam itu membela seseorang yang dikatakan pengedar dadah, itu tidak bermaksud orang yang didakwa itu pengedar dadah sebenar. Biasanya peguam-peguam membela mereka kerana mereka disalah tangkap dan haruslah takkan mangsa sesuatu sindiket ini jadi digantung sampai mati kerana mereka tidak bersalah. Dan saya secara peribadi pernah membela seorang penagih dadah di mana polis menggunakan penagih dadah ini sebagai ejen provokator untuk menangkap penagih dadah yang sebenar yang mempunyai 4 pound heroin dan juga mempunyai pistol. Tapi apabila saya menawar kepada pihak pendakwa raya menjadikan anak guam saya sebagai seorang saksi tentang transaksi yang berlaku, pihak pendakwa raya tidak bersetuju dan hendak mendakwa kedua-dua mereka sebagai pengedar dadah. Bagi saya adalah tidak adil. Kita tahu seorang penagih dadah ini kalau nak bagi dia sedikit ganjaran berapa ribu ringgit, dia akan membuat apa saja pun. Tapi kalau polis pun tahu bahawa orang ini penagih dadah, bukannya pengedar dadah yang sebenar, dan menggunakan dia sebagai ejen provokator dan umpang untuk menangkap pengedar dadah yang sebenar, kita membela penagih dadah ini merupakan satu perkara yang menegakkan keadilan. Kalau penagih dadah ini ditangkap kerana menagih dadah, kita setuju tentang hukuman ataupun tindakan yang harus diambil terhadap beliau. Jadi saya nak dapat penjelasan ini agar peguam-peguam yang membela anak-anak guam mereka tidak dianggap bahawa kita menggalakkan pengedaran dadah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Kita boleh bincanglah nanti selepas lewat ni kita pergi ke Old Town Cafe untuk sama-sama supaya masalah ni kita selesai sedikit. Terima kasih Dato' Seri Menteri. Sebelum Dato' Seri pergi Old Town, izinkan saya bangkitkan isu tentang pengganas IS. Sebagai Menteri yang berasal dari negeri Perak Darul Rizwan, kami semua menyokong supaya mengalu-alukan pelantikan Yang Berhormat sebagai Timbalan Perdana Menteri. Untuk maklumat Yang Berhormat, tahun depan adalah tahun melawat negeri Perak, dan kami kini mengesyorkan supaya Yang Berhormat Menteri membawa masuk lebih ramai pelancong, bukannya pengganas IS ke Perak. Okey, Yang Berhormat Menteri faham. Satu memorandum yang ditandatangani oleh 11,000 pengundi-pengundi typing telah diserahkan kepada Yang Berhormat Menteri, dan mereka pagi ini masih telefon saya menunggu berita baik daripada Yang Berhormat Menteri. Saya berdoalah, bersyukur supaya di mana Yang Berhormat Menteri akan mengumumkan berita baik. Kem tahanan pengganas IS janganlah dibawa masuk ke dalam negeri Perak. Tolong simpan di Simpang Renggam. Sana ramai orang jahat, tapi Perak sini ramai orang baik-baik. Lagipun bandar typing ni bandar warisan untuk membangunkan pelancongan. Kami mengalu-alukan kedatangan pelancong, bukannya kedatangan pengganas IS. Sebab itu saya penuh yakinlah Yang Berhormat Menteri akan membuat keputusan bijaksana, terus simpan semua pengganas di Simpang Renggam. Itulah keputusan yang bijaksana. Sekian, saya harap menunggu berita baik. Berita baiknya ialah Simpang Renggam adalah tempat orang baik-baik, kecuali dia pusat tahanan saja. Begitu juga Taiping, yang lain-lain semua baik.
ahli parlimennya pun baik. Memorandumnya telah diserahkan di sini, di Dewan Yang Mulia. Ini di luar persidangan, saya terima 11,000 itu. Jadi kita akan putuskanlah nanti. Kita tidak akan bawa penganas, saya janji. Tapi kita lakukan sebagai tempat pemulihan penganas saja. Dan saya akan jelaskan di luar Dewan. Itu kem tahanan jangan bawa masuk. Tidak. Kerana dia ditelah pun dia telah bercanggah dengan plan induk pembangunan lalu daerah Laut Matang dan Sepetang. Dan oleh kerana itu dia sebenarnya pun mendapat bantahan daripada Majlis Perbandaran Taiping. Dan serta UMNO Taiping pun tak berani. Dia jumpa saya minta supaya suarakan kepada bos yang berhormat menteri. Saya harap di mana jangan lagi hilang undi daripada bahagian Taiping. UMNO pun tak akan undi yang berhormat. Sebab itu saya suruh minta jasa baik supaya ini, kerana memang kem tahanan Kamunding ni sudah bersejarah 41 tahun. Dulu memang mungkin lokasi dia sesuai, tetapi sekarang di tepi jalan besar. So I believe that is not appropriate dan minta supaya dikaji semula. Faham, saya amat prihatin di atas kebaikan hati ahli yang berhormat Taiping yang juga terlibat dan prihatin untuk mempromosikan Tahun Melawat Perak. Mudah-mudahan Taiping akan dibanjiri oleh pelancong-pelancong asing dan saudara mara yang mahu melawat, mereka yang dipulihkan. Itu. Betul. Saya ingin berpindah kepada soal kawalan terbitan teks dan Al-Quran. Saya ingin menyebutkan bahawa Bukit Bintang telah membangkitkan tentang soal